Terima kasih klik video ini dan jangan lupa subscribe. Pernahkah kita mendengar ada orang yang dicintai oleh jin? Hal sebegitu memang ada. Jin juga memiliki perasaan sebagaimana layaknya manusia. Jin memiliki rasa cinta. Mereka juga melakukan hubungan suami isteri dengan sesamanya. Bezanya dengan manusia, ada pula jin yang menyukai manusia. Mereka tertarik melakukan hubungan dengan manusia daripada dengan sebangsanya. Mereka akan terus mendekati manusia yang dicintai dan tidak akan membiarkannya pergi begitu saja darinya. Jin jatuh cinta pada manusia mungkin disebabkan kerana kelalaian manusia itu sendiri, tapi mungkin pula kerana adanya tipu daya iblis. Rasa cinta yang dimiliki oleh jin itu ada yang bersifat sementara, ada pula yang memang sudah mengikuti, mengamati dan memperhatikan kita sejak kecil. Sewaktu kecil, jin mampu tertarik kepada kita. Ia terus melihat diri kita sehingga setelah menginjak dewasa, jin itu pun jatuh cinta pada kita. Hal yang membuat tumbuhnya rasa cinta itu disebabkan kerana jin sering melihat kita dalam keadaan tanpa berpakaian dan tahu tingkah laku kita ketika tidak berpakaian itu. Padahal dalam Islam, dalam melakukan segala sesuatu, kita dianjurkan untuk berdoa terlebih dahulu. Dalam setiap aktiviti ada doanya. Seperti dalam keadaan ketika akan menanggalkan pakaian, masuk ke bilik mandi, keluar bilik mandi, memakai pakaian, bercermin dan sebagainya. Doa-doa pendek itulah yang biasanya telah diajarkan oleh orang tua dan guru kita. Namun tidak ramai dari kita yang mengamalkannya. Itulah sebabnya sangat mudah bagi jin untuk mengamati kita hingga memiliki rasa cinta. Dan bahkan jin berani untuk melakukan hubungan badan dengan kita sebagai bentuk pencurahan rasa cintanya. Ini adalah satu kisah benar yang dikongsikan di dalam M-Star berkenaan satu pasangan yang nyaris bercerai gara-gara gangguan jin yang telah jatuh cinta dengan tuan empunya badan. Begitulah situasi dialami ibu kepada dua anak apabila tahun ketiga perkahwinannya bersama suami tercinta diuji dengan musibah ini. Kisah dilalui wanita itu dikongsi adiknya menerusi satu bebenang di Twitter sehingga menjadi tular. Menerusi perkongsian itu, pemuda dikenali sebagai Fakrun turut bercerita pengalaman dia menguruskan kakaknya ketika diganggu jin. Menurut Fakrun, kakaknya pernah mengalami kejadian pelik ketika belajar di sebuah sekolah menengah tinggi agama di Muar, Johor pada tahun 2007. Kakaknya boleh dikategori sebagai seorang yang warak, solat tidak tinggal, rajin membaca Al-Quran dan setiap pagi bangun melakukan solat tahajud. Kisahnya, satu hari kakaknya bangun pagi untuk membuat solat tahajud. Ketika itu, kedudukan surau agak jauh dengan bilik tidur perempuan sekolah itu. Kakaknya melangkah untuk ke surau dan apabila sudah sampai ke surau, tiba-tiba dia ternampak seorang lelaki berwajah cerah, tinggi, berjubah bersih di saf lelaki yang dilihat baru hendak bersolat. Melihatkan lelaki itu, kakaknya tidak memikirkan apa-apa dan terus mengambil wuduk. Selepas mengambil wuduk, tidak sampai beberapa minit, dia masuk ke surau dan melihat yang lelaki berjubah itu sudah hilang sekelip mata. Kakaknya berasa amat pelik di situ, namun kisah itu berakhir begitu sahaja sehinggalah kakaknya mendirikan rumah tangga. Jelas Fakrun pada awal perkahwinan kakak dan suaminya tiada sebarang masalah sehinggalah tahun ketiga rumah tangga mereka hampir musnah. Benda kecil boleh menjadi besar. Mereka hampir bercerai. Mereka selalu bergaduh sampai satu tahap kakaknya pernah memberitahu bahawa dia sangat benci melihat muka suaminya. Ada satu hari kakaknya pulang ke rumah keluarga mereka di Johor Bahru. Malam itu mereka berkumpul beramai-ramai di ruang tamu kerana kakaknya itu sudah lama tidak pulang. Waktu itulah kakaknya bercerita yang dia selalu mengalami mimpi buruk. Semuanya mimpi tentang binatang berbisa dan mimpi keluarga ditimpa bencana. Ahli keluarga mula berasa pelik dan tidak sedap hati. Kakaknya itu seorang yang pendiam dan suka buat hal sendiri, jarang bercerita dan meluahkan perasaannya. Apabila dia meluahkan perkara pelik sebegitu, mereka mengambil berat akan hal tersebut. Disebabkan itu, Fakrun berkata mereka merancang untuk menghantar kakaknya berubat di sebuah pakar perubatan Islam. Tetapi belum pun tarikh temu janji, sesuatu pelik berlaku terhadap kakaknya. Pada satu hari Jumaat pukul 11 pagi, kakaknya sedang memandikan anaknya. Di dalam bilik air itu terdapat sebuah cermin besar. Tiba-tiba terdengar kakaknya menjerit kuat mengejutkannya yang sedang menonton televisyen. Fakrun berasa cuak apabila kakaknya memanggilnya dengan kuat dan dia ingatkan sesuatu telah terjadi kepada anak kakaknya. Apabila Fakrun tiba di bilik mandi itu, kakaknya menyuruhnya mengambil telefon dan memasang bacaan surah Ruqyah.
Sesudah itu, dia menunggu di ruang tamu. Apabila kakaknya siap memandikan anaknya dan dalam perjalanan ke bilik, kakaknya menjerit lagi. Tetapi jeritan kali ini lain sedikit. Panik dengan keadaan itu, Fakrun berkata dia secara spontan melaungkan azan dalam keadaan kaki menggigil ketakutan. Apabila tengah azan itu, dengan mata merah kakaknya memandang mukanya dengan reaksi marah. Fakrun memberitahu dia rasa seperti mahu pitam. Setelah siap azan, kakaknya masih meracau. Keadaan makin panik, Fakrun terus menghubungi mak dan ayahnya yang sedang bekerja. Tidak lama selepas itu, seorang makcik yang merupakan jiran rumah mereka datang membantu. Makcik itu tenangkan kakaknya. Waktu itu kakak Fakrun menangis memberitahu dia sakit badan kerana masih melawan. Fakrun membuka surah ruqyah, tetapi kakaknya datang ke meja, mengambil telefon itu terus dibaling ke lantai. Selepas insiden itu, Fakrun berkata seorang ustaz datang merawat kakaknya. Tengah-tengah berubat itu, Fakrun melihat ustaz memanggil jin itu masuk dalam badan kakaknya. Pandangan dari belakang, dengan lenggang-lengguknya, badan kakaknya berjoget seperti ke kiri, ke kanan. Jadi bermulalah komunikasi antara si jin dengan ustaz. Rupa-rupanya lelaki berjubah cerah putih yang kakaknya jumpa sewaktu zaman sekolah, itulah jinnya. Jin tersebut mengatakan dia jatuh cinta dan ingin bersama kakaknya buat selama-lamanya. Bayangkan sejak zaman itu sehingga tahun 2020 sudah berapa lama jin itu ada di dalam badan kakaknya sehingga sudah beranak pinak. Ustaz kemudian telah mengeluarkan jin jantan tersebut dari badan kakak Fakrun, tetapi yang keluar hanya ketua jin dan anak buah jin belum dapat dikeluarkan lagi. Ustaz memberitahu bahawa jika mahu keluarkan jin yang lain mesti selalu solat dan mengaji untuk melemahkan semua jin tersebut. Bagaimanapun, Fakrun lega apabila kakaknya semakin pulih berkat bantuan ustaz dan juga keluarganya. Keadaan kakaknya semakin pulih dan kembali seperti biasa. Hubungan dengan suami pun sudah pulih. Ramai yang percaya bahawa di dunia ini bukan sahaja manusia dan makhluk hidup lain yang nampak dengan mata kasar, malah terdapat juga makhluk gaib di tengah-tengah kita iaitu jin dan seumpamanya. Walaupun ada juga sesetengah rasionalis yang menentang kepercayaan kepada makhluk gaib. Kononnya, jin juga boleh menyayangi manusia. Ada yang sangat menyayangi manusia, ada pula yang hanya menyukainya secara ringkas. Jika dilihat ancaman yang paling serius ialah jin yang memerhati kita sejak kita kecil lagi. Ramai jin menyayangi kita kerana dari kecil jin ini mengekori kita, memerhati kita kerana sebenarnya di kanan dan kiri kita mereka juga hidup. Oleh itu, seringlah membuat amalan rutin dan zikir yang mendekatkan diri kepada Allah dan menghindari dari melakukan maksiat agar kita semua dihindari dari gangguan jin. Sekian.